Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 各位主所的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur untuk paduan suara Fidelis yang menyampaikan pujian hari ini. 我们非常高兴今天的菲德利斯班为我们献诗。 Saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki bulan yang baru. 那么今天呢，我们进入一个新的月份， Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, saudara ya. 我们感谢上帝的良善。 Saudara, kita berdoa terlebih dahulu. 我们先进入祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan kami bisa datang ke rumah Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你赐给我们机会，让我们能够来到你的殿 Kami 中。 bersyukur tiap-tiap hari Tuhan menyertai kami, tiap-tiap hari Tuhan menyediakan berkat untuk kami menikmatinya. 我们感谢你天天与我们同在，天天为我们预备从你而来的福分。 Ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu bersama-sama untuk kami menaikkan syukur dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. 这时候我们一起来到你的殿中，来称颂你，来赞美你，并且能够领受你话语的祝福。 Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. 主啊，感谢你临在我们当中。 Terima kasih Tuhan yang akan dan sedang memberkati hidup kami. 也感谢你将要祝福，也在正负祝福着我们。 Kami berterima kasih kami datang dengan pelbagai pergumulan kami masing-masing, tetapi Tuhan mengenal kami masing-masing. 感谢你，我们虽然带着种种的挣扎来到你面前，但是你爱我们。 Kami percaya Tuhan seluruh kehidupan kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. 我们也相信我们的一生都在你的看顾保守当中， Seluruh kehidupan kami ada dalam pimpinan Tuhan. 在我们一生中都有你的带领， Dan tiap pergumulan kami Tuhan tahu. 而且我们每一个的挣扎你都晓得， Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja di dalamnya. 而且我相信你在此动工。 Ajar kami sebuah Tuhan bersandar kepada Tuhan. 求你教导我们要依靠你， Karena dengan demikian kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. 因此我们才能够认识到你的良善。 Tuhan, sebentar kami membaca merenung firman-Mu, tenangkan hati kami, buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. 所以待会我们将要学习你的话语，求你安定我们的心，赐福我们的心，让我们能够聆听你的话。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, saudara-saudara ya, 那么今天我们来思想一个主题， yaitu kita berhutang kasih kepada Tuhan. 就是我们亏欠上帝的爱。 Ya, kita baca sama-sama kata-kata ini. 1, 2, 3. Kita berhutang kasih kepada Tuhan. 我们亏欠上帝的爱。 Saudara, kita sudah 9 bulan ya melalui tahun 2025. 各位兄弟姐妹，在今年2025年，我们已经度过了9个月 Nah, 的时 saudara, 间。 sebelum tahun ini akan diselesaikan oleh perjalanan hidup kita, saudara, ada waktu sejenak, saudara, kita merenungkan kembali kita adalah orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. 在今年还没有过去之前呢，我们有时间在上帝面前思想，我们都是亏欠上帝爱的人。 Sehingga saudara-saudara, sebelum tahun ini berakhir, kita melihat masih ada kesempatan bagi saya untuk saya melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. 那么在今年还没有完全过去之前呢，我们要意识到，我们还有时间为上帝做一些事情。 Saudara, biarlah renungan pada pagi siang ini, saudara-saudara, menolong kita, menggerakkan kita untuk kita merenungkan kembali apa yang saya ingin membalas kasih Tuhan. 那么在今天的这个段讲到的时间呢，让我们一起来思想，在今年还没过去之前，我能够为上帝做什么事情。 Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 23, 我们一起从创世纪第23章来思想上帝的 ayat 话， 1 sampai 20. 从第1节到20节。 Nah, saudara-saudara, saya bacakan bagi Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia 1 sampai 10, kemudian nanti bahasa Mandarin ayat 11 sampai ayat 20. 那么第1节到第10节将用印尼文，在11节到20节将用中文来阅读。 Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan mengangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu."
Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. 第11节，不然，我主请听，我送给你这块地，连田间的这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主请听，值400舍客勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子用平了400舍客勒给以弗伦。于是麦比拉、曼利前以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间洞里，曼利就是希伯伦。从此，那块田和田间的洞就接着赫人定准归于亚伯拉罕做墓地。Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, saudara kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. 各位兄弟姐妹，我们作为信徒，我们都是上帝呼召的人。 Saudara, kita hadir di sini di ruang kebaktian, saudara-saudara, karena kita adalah orang yang telah menerima panggilan itu. 我们今天能够来到他的殿中，是因为我们都是回应他呼召的人。 Saudara, tidak ada seorang yang datang kepada Yesus karena kemampuan, kekuatannya boleh datang kepada Yesus, kecuali karena panggilan Tuhan bagi dia. 没有一个人能够凭着自己能够来到主耶稣面前，只有蒙他呼召的时候，才能够来到他面前。 Saudara, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 我们大家都是蒙上帝呼召，从那个黑暗进入奇妙光明的人。 Yaitu dahulu kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa. 因为以前我们都是被罪恶捆绑的人。 Tuhan panggil kita, melepaskan kita sehingga kita boleh berada di dalam Tuhan. 那么上帝呼召我们，释放我们，以致我们能够来到他面前。 Dulu saudara-saudara, kita di luar Tuhan, kita tidak memiliki pengharapan hidup yang kekal itu. 以前我们是在上帝以外的人，在生命中没有任何的盼望。 Tetapi saudara, sekarang ketika kita percaya Tuhan, kita memiliki pengharapan itu di dalam terang Tuhan. 但是现在我们作为主里面的人，我们现在在光明中有盼望。 Saudara, dulu kita saudara-saudara dipanggil Tuhan dari kebinasaan itu. 以前上帝从灭亡中呼召我们， untuk menerima hidup yang kekal. 能够领受他所赐的 Dan saudara, 永 hidup yang 生。 kekal itu saudara bukan semata-mata yang sifatnya akan datang, 那么永生并不是将来的事， yang nanti saudara. 这是以后的事。 Tapi hidup kekal itu saudara pada saat saudara dan saya percaya Yesus, saudara dan saya menerima hidup kekal itu. 就是当我们相信主耶稣的时候，我们那个时候就已经领受了 Sehingga 永 saudara 生。 ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang hidup di dalam hidup kekekalan itu. 因此，我们活在世上，我们是活在永恒 Itu 中。 yang Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup dan hidup itu dalam kelimpahannya. 所以上帝说：“我把生命赐给你，而是丰盛的生命赐给你。” Sehingga saudara, orang percaya itu bukan saja nanti kita satu kali akan masuk ke sorga, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan Yesus membawa suasana sorga di dalam kehidupan kita. 我们作为信徒，不是当我们以后死了之后能够到天堂享受，而是当我们信耶稣的时候，上帝就把这个天堂的氛围赐给我们。 Dan saudara, panggilan Tuhan itu saudara, dulu saudara, kita adalah orang yang dibawa murka Allah. Sekarang kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. 我们这些都是被上帝所呼召的人，以前我们都是活在上帝的愤怒之下，现在我们是称为上帝的儿女。 Saudara, mungkin di antara kita ada banyak yang dulu adalah bukan orang Kristen. 在我们当中，很多人以前并不是基督徒， Saudara boleh mengenal Yesus 你能够认识主耶稣， karena Tuhan panggil saudara. 因为主耶稣呼召你。
Saudara mungkin dulu saudara adalah orang yang lahir di keluarga Kristen. 可能你以前是生在基督徒家庭中， Tapi saudara menjadi percaya karena Tuhan memanggil saudara. 但是你成为你相信主，因为上帝呼召你， Bukan karena kita yang memiliki kekuatan untuk percaya. 并不是因为我们有能力去相信主。 Pertanyaannya begini, 现在问题是这样： apakah Tuhan memanggil kita diselamatkan karena kita lebih baik daripada orang lain? 上帝呼召我们能够蒙恩得救，是否是因为我们比别人更好呢？ Apakah saudara dipanggil Tuhan karena saudara lebih baik daripada orang lain? 各位兄弟姐妹，被上帝呼召，是否是因为你比别人更好？ Saudara tidak sama sekali. 完全不是的。 Saudara, Tuhan memanggil kita bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. 那么上帝呼召我们，并不是因为我们比别人更好。 Jadi pertanyaannya, apakah alasan Tuhan memanggil kita? 那么现在问题是，为什么上帝要呼召我们？ Saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara. 那么上帝的话这样子说： Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 上帝的话说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，属属神的子民，是要召你们出黑暗，进入奇妙光明者的美德。” Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 你们以前算不得子民，现在却做了上帝的子民；你们以前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, 圣经告诉我们， mengapa Tuhan memanggil kita. 上帝为什么呼召我们， Saudara, bukan karena kebaikan kita. 并不是因为我们的 Alkitab 美好， katakan kita adalah orang yang dahulu tidak menerima belas kasihan, sekarang menerima belas kasihan Tuhan. 因为以前呢，我们并不是蒙连续的人，现在却蒙了连续。 Saudara, panggilan Tuhan itu, saudara, adalah anugerah. 那么上帝的呼召是赐给我 Saudara, 们的恩 kita 典。 sering menyanyikan lagu yang berkata-kata tentang anugerah. 我们很时常唱一些有关恩典的诗歌， Kita sering juga mengatakan ini anugerah Tuhan. 我们也时常说这是上帝的恩 Saudara, 典。 pertanyaannya adalah apakah itu anugerah Tuhan? 那么现在问题是，这是不是上帝的恩典？ Saudara, jikalau saudara-saudara, 如果 sebuah perkara kita mempunyai jasa 20%, 有一件事情，我们的功劳是20%， 80% itu pemberian Tuhan. 那么80%是上帝所赐的， Apakah bisa disebut anugerah? 这能不能称为是恩典呢？ Tidak. 不能够。 Jikalau masih ada 20% dari kita, meskipun Allah mayoritas 100%, maka perkara itu bukan anugerah. 即使我们有20%的功劳，而是上帝付上了80%，那这样也并不是完全是恩典， Memang ada pemberian Tuhan. 原本由上帝所赐。 Jikalau saudara-saudara dalam satu perkara, 但是在一件事情中， jasa kita 1%, 我们有1%的功劳， jasa Allah 99%. 那么上帝的工作是99%。 Apakah itu maksud anugerah dalam Alkitab? 那么在圣经中，这是不是属于是恩典呢？ Hanya 1% loh. 我们的付出只有 Tuhan 1%， 99%. 上帝是 Saya cuma 99%， 1%. 我只是1%， Apakah itu anugerah? 这是不是所谓的恩典？ Itu bukan anugerah 那不是恩典， yang Alkitab maksudkan. 这不是圣经所说的 Saudara, 恩 yang 典。 Alkitab maksudnya anugerah adalah saudara dan saya 0% dan Allah 100%. 而且圣经所说的恩典是我们是从我们身上是0%，而且从上帝而来是100%。 Sehingga saudara-saudara ketika Allah memanggil kita, saudara-saudara, bukan karena kita ini baik ada jasa sedikit, kita dipanggil Tuhan semata-mata karena belas kasihan Tuhan kepada kita. 那么上帝呼召我们，并不是因为我们是良善的，而且上帝呼召我们，并不是因为我们有任何可取之处， Kita tidak lebih baik daripada orang, 我们并不比别人更好， tetapi semata-mata anugerah Tuhan itu. 而完全是上帝的恩典。 Apa itu anugerah? 恩典是什么？ Anugerah itu adalah pemberian Tuhan yang gratis. 那么恩典是上帝免费白白的赐给我们的， Apakah cukup? 够吗？ Tidak cukup. 不够的。
pemberian Tuhan yang gratis kepada kita yang tidak layak menerima pemberian itu. 那么上帝白白赐给我们恩典，是赐给我们这些原本不配领受他恩典的人， Itulah anugerah. 那就是恩典。 Di situ Tuhan berkata, aku mencari orang berdosa, 那这是圣经所记载的上帝寻找罪人， bukan mencari orang benar. 不是找一些义人。 Jadi saudara-saudara, jikalau saudara kita orang benar, maka Tuhan tidak panggil kita. 所以，如果我们是义人的话，上帝不会呼召我们。 Kalau saudara merasa saudara orang benar, 如果你认为你是个义人， Tuhan tidak cari saudara. 上帝不会找你。 Tapi kalau saudara tahu kita ini orang berdosa, 但是如果上帝知道你是一个你知道自己是个罪人， saudara kabar baik, 那么有好消息， Yesus cari saudara. 耶稣寻找你， Yesus panggil saudara. 是耶稣呼召你。 Nah saudara, panggilan Tuhan inilah anugerah itu. Saudara, 那么上帝这样的呼召就是恩典。 saudara Abraham, saudara. 亚伯拉罕， Saudara Abraham adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan. 那么亚伯拉罕是上帝所呼召的人。 Saudara dipanggil dari tempat yang disebut dengan Ur Kasdim 那么以前他是从一个加利底的乌尔所呼召出来的。 untuk dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. 上帝要带他到应许之地。 Saudara, panggilan ini panggilan yang berharga, panggilan anugerah Tuhan. 那么上帝这样的呼召是一个宝贵的呼召，是 Mengapa 恩 saya 典的 katakan 呼召。 demikian? 为什么这样子说呢？ Saudara, ayah daripada Abraham itu namanya Terah. 那么亚伯拉罕的父亲叫戴拉， Saudara, Terah, saudara-saudara, bukan orang percaya. 那么戴拉并不是一个信徒， Terah adalah seorang mempunyai keyakinan politeisme seperti orang-orang Ur 那 Kasdim. 么那个戴拉跟那个加勒底乌尔的人一样，都是很多妻的人。 Saudara, bagaimana kepercayaan daripada Abraham pada masa dia di Ur Kasdim? 那么所以让这个他在那个加勒底乌尔的时候是怎么样的情形？ Alkitab tidak mencatat. 圣经并没有记载， Tetapi saudara, menurut dugaan saya, 但是据我的猜测， Abraham juga memiliki kepercayaan politeisme. 那么我相信呢，那个亚伯拉罕也是一个多妻制的人。 Mengapa? Saudara? 为什么？ Saudara, pada zaman itu, saudara-saudara, bagaimana kepercayaan orang tua, demikianlah kepercayaan anak. 因为以前的人，父亲怎么样的相信，他们的信仰是什么，他孩子的信仰就是什么。 Tetapi saudara-saudara, karena belas kasihan, Tuhan memanggil Abraham, 但是因着上帝的恩典，上帝呼召亚伯拉罕， seorang yang hidup dalam kegelapan, 他原本是活在黑暗 seorang yang 中， hidup politeisme, 所以以前活在一个多妻制 seorang yang 里 tidak 面， mengenal Tuhan, 一个还不认识主 Tuhan 的人， panggil dia 上帝呼召他 keluar dari sana, 从那里出来， pindah ke tanah perjanjian 要去进入 untuk 应许之 memiliki 地， hidup yang baru. 要重新开始一个新的生命。 Itulah saudara-saudara Abraham. 这就是亚伯拉罕， Dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. 他成为一个相信主的人。 Saudara, kita akan belajar dari Abraham ini. 我们要从亚伯拉罕学习， Bagaimana dia sadar, saudara-saudara, dia ini adalah orang yang berhutang kepada anugerah Tuhan ini. 他怎么样的，他是一个怎么样亏欠上帝恩典的人。 Saudara, sebagaimana kita semua adalah orang-orang percaya yang berhutang kasih kepada Tuhan. 就好像我们每一个人，我们成为信徒，但是我们欠着上帝的债， Saudara, kita akan 爱的 belajar, 债。 saudara. 我们一起学习。 Apa kenyataan daripada Abraham itu? Melihat bahwa dia seorang yang berhutang kasih kepada Tuhan karena panggilan Tuhan bagi dia. 那么亚伯拉罕怎么样的体现？他是一个亏欠上帝爱的人，是上帝所呼召的人。 Saudara, yang pertama, saudara. 第一， Saudara tidak kembali kepada kehidupan yang lama. 就是不再回到以前的生活。 Saudara, Alkitab berkata begini, 圣经这样子说： Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. 我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。 Saudara, Sarah meninggal umur berapa? 那么撒拉去世的时候是几岁？ Hah? 127 tahun. 127岁。 Jadi waktu Sarah wafat, Ishak umur berapa? 所以当那个撒拉死的时候，以撒几岁？ Berapa? 37 tahun. 37岁。 Oke. Ya. Saudara, Abraham berkata begini, 亚伯拉罕这样子说：
aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. 我在你们中间是外人，是寄居的。 Saudara, tempat di mana Abraham berdiri dan ngomong ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. 那么亚伯拉罕所站说这句话的时候所站的地方，就是上帝所应许给他之地。 Saudara, waktu Abraham menginjak tanah itu, 当亚伯拉罕踏入这块地的时候， tanah itu belum menjadi milik Abraham. 那么那块地还不是属于亚伯拉罕的。 Abraham berkata apa? Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. 因为亚伯拉罕说：“我在你们中间是外人，是寄居的。” Saudara, Abraham tidak tahu kapan tanah itu akan menjadi miliknya. 那么亚伯拉罕完全不知道那块地什么时候才能归他 Saudara, 所 di 有， sana masih ada penduduk yang bernama Het, Bani Het itu. 因为在那块地里面还住着赫人。 Saudara, Abraham bersama-sama dengan Sarah menantikan janji Tuhan. 那么亚伯拉罕和撒拉一同等待上帝，一同候上帝的应许。 Mereka berdua keluar dari Ur Kasdim, saudara-saudara, menantikan tanah perjanjian. 他们两个人从加勒底的乌尔出来，等候上帝的应许。 Tetapi saudara, sampai Sarah wafat, tanah itu belum menjadi milik Abraham. 但是直到撒拉去世的时候，那块地也还不是属于亚伯拉罕的。 Saudara, Alkitab mengatakan waktu Sarah wafat, maka Abraham meratapinya. 所以圣经记载，当撒拉去世的时候，亚伯拉罕为他哀悼， Dan dia sadar, saudara, dia masih orang asing, masih pendatang di tanah itu. 而且他也意识到他是一个外人，是一个寄居的人。 Saudara, yang luar biasa adalah, saudara, 但是很出奇的就是， Abraham tidak kembali ke Ur Kasdim untuk menguburkan Sarah. 亚伯拉罕没有回到加勒底的乌尔里面去埋葬撒拉， Karena Abraham mempunyai alasan yang sangat kuat menguburkan Sarah di tanah asalnya. 因为呢，亚伯拉罕有很坚固的理由，能够将撒拉带回他的故土去安葬。 Mengapa, saudara? 为什么？ Karena dia masih orang asing, masih pendatang di tanah itu. 因为他在这里是外人，是一个寄居的。 Tapi Abraham tidak lakukan. 但是亚伯拉罕却没有这样子做。 Saudara masih ingat ketika Yusuf mau wafat. 你还记得当约瑟要死的时候吗？ Maka Yusuf itu, saudara-saudara, tinggal di Mesir. 那么当时的约瑟住在埃及， Tapi waktu dia wafat, 但是当他死了之后， maka sebelumnya dia mengatakan kepada anak-anaknya supaya saudara-saudara tulang-tulangnya dibawa ke tanah perjanjian. 当时他还没有他还没有死之前呢，他吩咐的孩子，那死了之后呢，他的骨会把他 Saudara, 带到 ada 以色 satu 列去。 keyakinan, satu kali Tuhan akan membawa umatnya ke tanah perjanjian itu. 那么总有一天，上帝会带他的子民进入应许之地。 Saudara Abraham, 亚伯拉罕 dia belum memiliki tanah perjanjian. 他还没有得到应许之地， Saudara-saudara, tanah itu bukan milik dia, saudara. Nah, kau Saudara itu punya sui kemungkinan, saudara, dia ingin membawa Sarah kembali ke Ur Kasdim. 所以这个有可能就是将撒拉的尸体带回乌尔去， Tapi tidak dia lakukan. 但是他却没有这样子做。 Tapi dia menguburkan Sarah di mana, saudara? 但是他把撒拉葬在哪里呢？ Dia menguburkan di tanah perjanjian itu. 他就把撒拉葬在这应许之地 Yang 上， belum digenapi oleh Tuhan. 是上帝还没有成就的。 Saudara, kita orang percaya. 我们都是信徒， Kita belum melihat bagaimana nantinya kita. 我们还没有看见以后会怎么样。 Kita berjalan dengan iman. 我们凭着信心行走， Dan di dalam perjalanan iman itu, 而且在这段时间， saudara, kita tidak lepas daripada pergumulan. 我们不能够脱离任何的挣扎 Kita，tidak lepas daripada kesulitan. 我们不能够脱离任何的困 Kita 难， tidak lepas daripada penderitaan. 我们也不能够脱离任何的痛苦。 Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, 现在问题是， saudara, kita yang menghadapi semuanya itu, apakah kita gara-gara itu akan kembali kepada hidup kita yang lama? 我们是面对这些问题的人，那么现在问题是我们是不是会回到以前的生活呢？ Kenapa saya ini orang percaya, tapi saya ini seperti pendatang, seperti orang asing? 我是一个信徒，但是为什么我仿佛是一个外人，是一个寄居的人呢？ Mengapa saya menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan seperti ini? 为什么我经历这样的痛苦、这样的困难呢？ Saudara dan saya tidak melihat seperti janji Tuhan itu masih jauh sekali.
我们并还没有看见，仿佛上帝应许还在很遥远。 Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen karena menghadapi kesulitan seperti itu dan dia tidak melihat akan penggenapan janji Tuhan. Dia kembali kepada hidup yang lama. 有多少的基督徒，因为他面对的一切的种种的困难，他还没有看到上帝应许，因此他回到以往的生活， Karena dia merasa, saudara, saya belum memilikinya itu. 因为他认为他还没有拥有。 Karena kita memiliki dalam iman, saudara. 因为我们是凭着信心去拥有， Maka dia berkata, ini belum pasti, sebaiknya saya kembali kepada hidup yang 所以 lama. 他说这是还不确定的事情，我更好回到我以前的生活。 Saudara, bukankah itu yang terjadi kepada umat Allah bangsa Israel dari keluar tanah Mesir? 那么这不是发生在上帝的子民当中吗？ Saudara, ada janji Tuhan kembali ke tanah perjanjian. 因为上帝有应许，他要带他们到应许之地， Maka keluarlah orang-orang Israel di tanah Mesir, bukan? 所以他们就从埃及出来。 Tapi di tengah perjalanan di padang belantara, 所以但是发生在旷野的事情， mereka kekurangan makan, 他们缺乏食物， mereka kurang air. 他们缺乏水那个饮 Perjalanan 水， tidak jelas sampai kapan. 他们盲无目的的行 Saudara tahu 走。 apa yang mereka katakan kepada Musa? 那么他们怎么样对摩西说呢？ Musa, 他说：“摩西， lebih baik ya kita mati di Mesir daripada mati di padang belantara. 我更好是死在埃及，更好比起死在这个旷野里。 Kalau kita mati di Mesir, mati dalam kelimpahan makanan begitu banyak. 如果我们在埃及死去呢，我们是有着丰盛的生活，我们丰盛的食物死去的。 Tapi kalau saya mati di sini, ini mati dalam penderitaan. 但是如果在这里死去，我是在痛苦中死去的。 Saudara, mereka ingin kembali ke Mesir. 所以他们要回到埃及去， Karena apa? 为什么？ Karena penderitaan, 因为痛苦， karena kesulitan, 因为困难， karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. 因为不符合他们的期望。 Dan tanah yang Tuhan janjikan, mereka belum tiba. 而且上帝所应许给他们的应许之地，他们还没有看到。 Saudara, ketika kita menyadari betapa berharganya panggilan Tuhan itu, saudara, maka saudara, kita tahu kita tidak akan kembali kepada hidup yang lama. 如果我们大家都能够意识到上帝的呼召是多么的宝贵，那么我们就肯定不会回到我们以前的生活。 Saudara, seorang misionari 有一个宣教士 di Indonesia, saudara ya, 在印度尼西亚， dia ingin mengumpulkan apa itu namanya, orang-orang di pinggir jalan lampu merah itu yang minta-minta anak-anak kecil. 他要收集那些在那个十字架那个红绿灯里面彷徨的一些流 Supaya 浪人， anak-anak ini mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal dan ada orang tua yang menolong dia. 好像这些流浪儿他们有一个定居的地方，有一个地方可以让他们去吸的地 Maka 方。 dia menyewa rumah, lalu mengumpulkan anak-anak, dipilih saudara-saudara, lalu tinggal di rumah itu bersama-sama kurang lebih 20-23 anak. 所以他就租了一所房间，然后把这些孩子选的这些小孩子大概有20个、23个住 Sehingga 在那个房 anak-anak 间里 itu 面， masuk dalam hidup yang baru. 好让这些小孩子能够进入新的生活。 Punya ranjang sendiri yang bersih, punya kamar yang bersih. 他们有自己的房间，有干净的房间，有干净的床。 Lalu misionari ini cerita sama saya. 所以当时这个宣教师跟我说， Dia bilang saya terkejut sekali 他说我非常的吃惊。 ketika besok pagi saya bangun, saya lihat anak-anak tidak tidur di ranjang, semua tidur di lantai. 然后我看到呢，我醒来的时候去房间看，原来这些小孩子没有睡在床上，而是睡在地 Maka saya 上。 menasihati dia, anak-anak tidurnya di ranjang, jangan di lantai. 所以我就劝这些小孩子要睡在床上，不要睡在 Tapi 地 setiap 上。 kali pagi-pagi saudara-saudara anak-anak semua tidur di lantai. 但是每一次他就发现这些小孩子都睡在地 Tidak 上， ada yang di ranjang. 没有一个人睡在床上。 Maka misionari ini bertanya kepada anak-anak, 所以这个宣教师又问这些小 kenapa 孩子 kamu，tidak tidur di ranjang yang bersih, yang baik, yang dispray dengan baik? 为什么你们不睡在那个床上又干净又舒服的床上呢？ Saudara, mereka berkata, lebih enak tidur di lantai. 他们说睡在地上比较舒服。 Saudara, berapa banyak orang Kristen tidak tidur di ranjang, quote unquote, tapi setelah disediakan ranjang, dia tetap tidur di lantai. 有说到基督徒为他们预备了床，他们不住在床上，而是在地上呢？ Saudara misionari ini, sediakan ranjang, sediakan rumah, itu pakai biaya yang besar. 那么这个宣教是租了这间房间，为他们预备了好的房子、好的床，付上了很大的一个代价。 Dan anak-anak dari pinggir jalan dipanggil saudara untuk tinggal hidup yang baru. 而且这个流浪儿完全被收去，住在一个新的地方。 Tapi mereka berkata, lebih enak kayaknya hidup yang lama. 但是他们却说，以往的生活更加的舒服。 Saudara, anak-anak tidak tahu berapa biaya yang misionari bayar untuk semuanya itu.
所以我们看到要养一个小孩子，那个宣教士必须付上多少的代价。 Saudara-saudara, saudara dan saya, kita adalah orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. 各位兄弟姐妹，你和我都是亏欠上帝爱的人。 Saudara, ketika kita menghargai itu, saudara, sekali-sekali apapun yang terjadi, jangan pernah kembali kepada hidup yang lama. 所以，如果我们重视这一点呢，我们就千万不要回到以前的生活当中。 Karena panggilan itu, saudara, panggilan yang berharga. 因为上帝的呼召是非常宝贵的呼召。 Sehingga kalau ada orang berkata, kenapa kamu orang Kristen mesti menderita, tetap ikut Tuhan. 所以，当有人问你，你是基督徒，但是你即使在困难当中、受苦当中，你还是跟随主， Karena anugerah Tuhan tidak dapat dibeli. 因为上帝的恩典是不能购买的。 Yang kedua, saudara. 第二， Saudara, bagaimana Abraham itu menjadi orang yang menghargai panggilan Tuhan dan dia merasa berhutang kepada Tuhan? 那亚伯拉罕怎么样的看见上帝的恩典，是怎么样的回报上帝的恩典？ Saudara, kita harus belajar rela membayar harga meskipun kita belum melihat. 我们要学习，即使我们还没有看见，但是我们却愿意付出代价。 Saudara, ini firman Tuhan katakan, 上帝的话这样子说： sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. 圣经的话说，在他面前对以弗人说：“你若应允，请你听我的话，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。” Saudara, saya mau tanya bagi Bapak Ibu. 现在我问大家， Saudara, waktu Abraham memberitahu bahwa dia ingin menguburkan Sarah, pertanyaannya adalah apakah orang Het itu minta bayaran? 那么当亚伯拉罕告诉他们他要埋葬撒拉的时候，现在问题是那个赫人有叫那个亚伯拉罕付价钱吗？ Minta bayaran enggak, saudara? 他有叫他付价钱吗？ Enggak, saudara. 没有。 Pakai aja. 他说你用吧。 Wah, kalau kita gimana, saudara? Puji Tuhan. 如果是我们怎么呢？我们说感谢主， Memang ini kehendak Tuhan. 这是上帝的旨 Kalau 意， kehendak Tuhan apa-apa gratis, saudara. 因为上帝的旨意一切都是 Memang 免 gua 费的。 ketemu lu itu kehendak Tuhan ya. Jadi gua nggak usah beli, lu kasih sama gua. 因为我们遇见是上帝的恩典，我能遇见他，他给我，我能够完全免费的使 Kalau 用。 harus bayar harga mahal, kita bergumul. Ini maksud Tuhan apa? Apakah pimpinan seperti ini ya? 如果我们必须付上很大的代价，我们就会发问：这个到底 Lalu 是不是 kita 上帝的 bilang 恩 sama 典？ keluarga kita berkata kayaknya bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Terlalu mahal bayarnya. 所以我们会对我们家人说：这不是上帝的旨意，因为太贵了，我们付不上。 Saudara, Abraham mau dapat gratis? 那么亚伯拉罕要吗？也免费的， Enggak mau. 他不要吗？ Abraham bilang gini, 亚伯拉罕这样子说： lu kasih harga penuh, nggak usah diskon. 你给我那个原价吧，不需要 Nggak 打 usah 折扣。 diskon, ya. Gua bayar penuh, lu buka harga berapa, saya bayar. 我给你原价，你开多少我就付给你， 400 sikal perak. 就是400舍克了。 Saudara, kenapa Abraham bayar? 为什么亚伯拉罕要付上这个价钱呢？ Saudara, bisa Abraham berkata begini, 亚伯拉罕可以这样子说： nanti juga Tuhan yang kasih. 待会儿以后上帝也会 Udahlah 给 dia 我， kasih gratis, gua kubur dulu, nanti gua tanah ini Tuhan kasih sama 那 gua. 么以后上帝也会免费的给我，到时候我才埋葬。 Saudara tahu ngerti? 你知道吗？ Ya, Saudara, Abraham kenapa dia bayar? 为什么亚伯拉罕这样子做？ Dia memberitahukan, 他告诉他： saya percaya 我相信 tanah ini akan Tuhan kasih dan saya rela bayar untuk tanah ini. 这块地呢，以后上帝会给我，但是现在我要付出价钱买这块地。 Saudara, perbuatan Abraham membeli tanah itu adalah konfirmasi dari iman Abraham akan janji Tuhan. 那么亚伯拉罕购买那块地，是要他印证了上帝所赐给他的应许， Sehingga dia rela bayar harga. 以致他愿意付上代价。 Saudara, kita semua udah percaya Tuhan Yesus. Amin. 我们大家都是相信耶稣的人， Amin. 阿门。 Oke, pertanyaan berikutnya. 接下来的问题， Saudara yakin pasti masuk surga? 你大家都确定进入天堂吗？ Amin. 阿门。 Yang belakang kayaknya kurang yakin. Akan nyusul. Amin. 阿门。 Yakin ya? 大家都确定吧？ Apakah saudara mau sekarang? 你要现在吗？ Tunggu waktu Tuhan, saudara ya.
等上帝的时间吧。 Oke. Siapa di antara Bapak Ibu setelah percaya Tuhan pernah jalan-jalan ke sorga? 那么在我们当中，每一个像信徒，有没有去过天堂的？ Ada yang pernah? 有人去过吗？ Tour to heaven. 去到天堂 Ada 去 Bapak 旅 Ibu? 游？ Tidak ada kan? 没有吧？ Tidak ada. 没有。 Kok yakin 为什么确定？ masuk sorga? 为什么确定一定会进天堂？ Kita belum terima langsung ya. Pas mati langsung masuk surga. Kita masih di dunia ini. 我们还没有马上得到，我们还在世上。 Pertanyaan begini. 问题是这样的： Apa bukti keyakinanmu kalau engkau satu kali pasti masuk surga? 你信心的凭据在哪里呢？就是有一天你会进入天堂， Ada buktinya 有凭据吗？ dari hidupmu? 从你的生活 Bahwa 当中， engkau dan saya memang adalah warga negara sorga satu kali nanti. 就是你和我都是天上的子民， Ada buktinya? 有凭据吗？ Saudara, kalau saya sekarang punya rumah kecil, 如果现在有间小房子、小 rumahnya 屋 kecil 子， sekali. 非常小， Bocen, nggak ada duit, rumah kecil. 因为没有钱，所以屋子很小。 Satu kali saudara, saya bilang sama saudara, saya sudah beli rumah di tempat, rumah gedung, rumah besar sekali. 那么有一天，我对大家说，我买了一栋楼，一个大厦，非常大的， Saudara percaya? 你相信吗？ Saudara tanya, Pak Regi buktinya apa? 你就会问我，林牧师有什么凭 Sekarang 据 rumah 呢？ kecil begini punya rumah besar bagaimana? 你现在住的这么小的房间，以后要个大的房间，怎么 Saya 做到？ kasih lihat semua bon-bon pembelian furniture untuk rumah itu dan perisi peralatan yang saya bayar. 我就给他看了一些的那个收据，就是我买一些家具、买东西的一些收据。 Kamu lihat, saya beli kulkas 你看看，我买了一个冰箱， 10 pintu. 有10个门。 Kan rumah gede banget ya. Iya, kalau 2 pintu kurang gede, 10 pintu. 因为大房间2个门的冰箱不够大，所以 Saudara 10个门。 ketika saudara lihat Pak Regi beli kulkas 10 pintu, rumahnya saudara cuma 2 pintu, ini 10 pintu. 所以我们看到，他给我，刘师给他看的是收据，这收据是买个冰箱10个门的，它的大门只有2个门。 Saudara, kalau saya belum punya rumah gedung itu dan saya tidak punya keyakinan bisa punya rumah seperti itu, apakah saya akan beli kulkas 10 pintu? 如果还没有确定能够买下这栋楼，或是买下这个冰箱，我会先这栋楼，我会先买这个 Apakah 冰 saya 箱 rela 吗？ bayar puluhan juta untuk membeli barang-barang itu? 我是否会要付上很大的价钱去买这些 Saudara, tidak 装饰 mungkin 品？ saya lakukan itu. 我肯定不会这样子做。 Tapi saudara, karena saya tahu saya sudah beli rumah itu, saudara, rumah itu milik saya, maka saya rela mengisi dengan membayar harga berapapun saya bayar untuk isi rumah itu. 但是我知道这个房子是我的，这房子属于我的，我就能够我去愿意去付上很大的代价去买一些房子的东西来布饰这个房子。 Saudara, orang bertanya, kalau kamu yakin kamu punya tempat di surga, apa buktinya yang kamu bayar di bumi ini? 所以，如果人说，如果你肯定在天上有你的居所，那么你在世上有什么凭据，有什么证据，就你能够去到天上呢？ Kalau engkau yakin saya akan tempatkan di surga. Saudara, bagaimana hidup saya? Relakah saya bayar harga untuk sesuatu yang di sana itu? 所以，我们如果肯定在天上我们有居住的地方，我们在世上是否愿意付出代价，能够为我们的这个东西做准备？ Meskipun saya belum menempati itu. 即使我还没有住在那里， Meskipun rumah besar itu saya belum tempati. 即使这个大的地方我还没有 Saya 住 masih 进 tinggal 去， di rumah yang kecil. 我还住在这个小房子 Tapi 里。 selama saya tinggal di rumah kecil, saya beli barang-barang itu untuk isi rumah yang besar. Satu kali nanti saya akan tinggal di sana. 所以即使在这小房子里，我为这个大房子的布置付出了很多的价钱去装修这一切，直到有一天我肯定会住进那个大房 Saudara-saudara, 子。 Kristus membayar tempat itu bagi kita. 那么耶稣已经买了这样的地方给我 Aku 们， pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. 我去是为你们预备地方去， Bukan dengan gratis, tapi dengan nyawanya dia bayar dengan darahnya. 并不是免费的，而是他用他的性命作为代价。 Sehingga saudara dan saya punya keyakinan kita ini satu kali nanti kita akan tempat di sana. 所以我们大家都确定有一天我们将到那里去。
Tapi apakah buktinya di hari ini? 但是呢，这有什么凭据呢？ Saudara Abraham, 亚伯拉罕 dia tidak mau terima gratis. 他不愿意白白的领受， Dia bayar 他就付上价钱400 sikal perak. 400舍克勒。 Sebagai apa, saudara? 作为什么呢？ Supaya orang Het tahu, 以致让那个赫人知道， dia percaya satu kali tanah ini akan diberikan Tuhan. 他相信这块地有一天上帝会赐给他。 Saudara rela membayar harga. 我愿意付出代价， Karena kita tahu panggilan Tuhan ini sangat berharga. 因为我们知道上帝呼召是非常的宝贵。 Yang ketiga, 第三， saudara meninggalkan legasi iman bagi generasi atau keturunan kita. 为我们的子孙后代留下了一个信心的传承。 Saudara, ketika Abraham membeli kuburan itu, 当亚伯拉罕买下这块墓地， sehingga kuburan itu menjadi milik Abraham. 好让这个墓地是属于亚伯拉罕的。 Saudara, dia sedang menaruh batu peringatan bagi keturunannya. 他是为 Ini adalah milik yang sudah dibeli Abraham. 他就为他的子孙后代呢留下一些记号，就是放下石头作为记号，告诉他们这是属于他的。 Meskipun pada waktu Abraham hidup, tanah itu bukan milik dia. 即使当亚伯拉罕活着的时候，那块地还不是属于他的， Tapi dia membeli karena iman. Dia memberitahukan, ini janji Tuhan. 但是他却因着信心，他买这块地，因为他说他知道这是上帝的应许。 Saudara masih ingat Esau? 你还记得以扫吗？ Esau itu anak sulung. 以扫是大儿子的大孩子，大儿子。 Ada warisan bagi anak sulung yang 那 khusus. 么有大儿子肯定有他们的 Tapi 产 waktu Esau 业。 hidup bersama Yakub, 但是当以扫和 saudara anak sulung tinggal Yakub anak sulung, 在一起的时候， warisan itu belum dia terima. 但是在活着的时候，这个产业他还没有领受到。 Satu kali saudara dia kehausan, dia kelaparan. 有一天他渴了，他饿了， Dia pikir kapan warisan anak sulung, kapan janjinya, belum 他想 tahu. 说大儿子这个产业什么时候才能够得到呢？ Tapi sekarang ini ada semangkuk kacang merah. 但是现在有一碗红豆汤， Hak sulung tinggal hak sulung itu masih lama. 那么长子有长子的名分，但是呢，它是很远的事情 Tapi。hari ini saya butuh itu. 但是今天我需要 Apa yang 这 dia 些， jual? Saudara? 那么他出卖了什 Dia 么呢？ jual hak kesulungan itu. 他出卖了他长子的名 Saudara yang 分， terlalu berharga itu. 这个非常宝贵的东 Karena 西， situasi dia sekarang. 因为他目前的情 Karena dia 形， tidak tahu kapan dia terima nanti. 因为他不知道什么时候他能 Yang 够领 penting 受 hari 到。 ini. 最重要就是今 Apa yang 天， dia jual? Dia jual hak sulung. Dia ambil itu semangkok kacang merah 所以 dari 他就 Yakub. 出卖了他长子的名分，去买了这一碗红豆汤。 Saudara, kita orang percaya. Saudara. 我们都是信徒， Kita sedang berjalan menuju kepada panggilan Tuhan itu. Menuju kepada sorga yang cerlang itu. 我们行走上帝为我们所预备的呼召，要走向天堂。 Saudara, berapa banyak di antara kita, saudara-saudara, rela menjualnya, saudara. 我们有多少人愿意出卖这一切呢？ Ada yang menjual demi jodoh. 有一些人愿意为了一些缘分出 Daripada 卖。 nggak dapat jodoh, saudara-saudara, kita jual saja. 以前还没有得到缘分，我刚好出卖 Jual 这 hak 些， kesulungan itu. 出卖我 Jual 长子名 panggilan 分 Tuhan，itu. 出卖了上帝的 Ada 呼 yang 召。 demi, saudara-saudara, bisnisnya supaya maju. Dia jual hak kesulungan itu. 为了我的生意能够顺利进行，我出卖了这一切。 Ada berapa banyak orang Kristen demi persahabatan, dia jual hak kesulungan itu. 有多少基督徒他们为了一些友情出卖了他们的基督 Saudara, 徒 orang 身份？ Kristen itu tidak peduli betapa bayar mahal Yesus untuk panggilan itu. 基督徒完全没有意识到，也没有重视主耶稣到底为我们付出了多大的代价，所以牺牲了他自己的性命。 Saudara, jangan dibeli oleh dunia ini. 千万不要为世界所收买， Jangan dibeli oleh dunia ini. 千万不要为世界所收买， Jangan jual panggilan Tuhan itu. 千万不要出卖上帝的呼召， Terlalu mahal. Saudara. 太宝贵了。 Ketika engkau menjual dan saya menjual, kita lebih bodoh daripada orang bodoh. 如果你出卖，我也出卖了，我们比一些愚昧的人更加的愚昧。 Saudara, inilah Abraham. 这就是亚伯拉罕， Ketika dia banyak rampasan, 当他有很多的问题的时候， maka Raja Sodom berkata gini kepada Abraham. 那么所多玛王对他这样子说 Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu.：“ 你把人口给我，财物你自己拿去吧。” Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi.
亚伯拉罕对所多玛王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓， Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abram menjadi kaya. 凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯拉罕富足。” Saudara-saudara, Abraham tahu, saudara, 让亚伯拉罕知道， hidupnya adalah sebuah kesaksian bagi bangsa lain. 他的生命是给外族人做见证， Dan dia tahu panggilan ini panggilan yang mulia. 而且他知道这个呼召是非常荣耀的呼召。 Saudara, harta benda Sodom dia tidak mau ambil supaya orang Sodom tidak berkata, kamu kaya gara-gara saya. 所以在所多玛的一切的财富，他都不会去拿，好以免所多玛的人说我使他富足。 Saudara, berapa banyak orang Kristen tidak lagi bisa menyaksikan kebaikan Tuhan 有多少的基督徒不能够再见证上帝的美善？ karena berharap kepada kebaikan kompromi dengan dunia ini. 因为他在跟希望世界所赐给他的一些的美好，跟世界妥协， Sehingga mulutnya tidak bisa bercerita. 以致他的口已经不能够 Karena 再 dia 诉 tahu 说。 dia bukan berharap pada Tuhan, dia berharap kepada yang lain. 因为他知道他也没有仰望上帝，而是依靠别人。 Saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱弟兄姐妹， apa yang kita mau tinggalkan bagi anak cucu kita? 我们为我们的子子孙孙留下什么呢？ Satu kali kita akan tidak ada di bumi. 有一天我们必会离开世界。 Kira-kira waktu anak cucu kita mengingat kita, apa yang dia ingat dari kita? 当我们的子子孙孙纪念我们的时候，他所记得的是什么呢？ Apakah dia ingat 他是否记得 ada satu warisan yang orang tuanya berikan, yaitu orang tuanya rela berkorban bagi imannya. 他们是否记得你留下给他们的传承，就是作为父母愿意为他们牺牲？ Anak cucu kita berkata, memang papa mama saya bukan hidupnya lancar-lancar saja. 我们子子孙孙说，我的父母原本不是过着顺顺利利的生活， Hidup penuh kesulitan, 他的生活充满了困难， hidup penuh tantangan, 生活充满了挑 banting 战， tulang, 他拼命的工作， habis-habisan hidup. 而且付出一切。 Tapi papa mama saya, kakek nenek saya tidak pernah tidak melayani Tuhan. 但是呢，我的父母、我的公公婆婆从来不会不服侍。 Di dalam segala kekurangannya, dia tidak pernah tidak ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 所以他在一切的缺乏当中，他从来不会不参与上帝的服 Di 侍。 dalam penderitaannya, orang tua saya tidak pernah mengeluh dan dia selalu berkata bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 在我的父母在一切的痛苦当中、困难当中，他们从未不会发怨言，而是感谢上帝的恩典。 Saudara, apakah hal-hal seperti itu yang kita tinggal bagi keturunan kita? 这样的事情，我们是否留给我们的后代呢？ Saudara Abraham, 亚伯拉罕， ketika dia membeli tanah pekuburan itu, Ah, dia Mai Le. sedang menonggakkan tanda iman dia. 当他买了这块墓地的时候，他所留下的是他信心的记号。 Ini firman Tuhan, saudara. 上帝的话这样子说： Ketika Yakub meninggal, saudara ya, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. 这是在雅各死了之后，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业，做墓地的。耶舍葬了他的父亲以后，就和众弟兄并一切同他上去葬他父亲的人都回埃及去了。 Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. 那么耶稣葬了他父亲以后，就和众弟兄回去，并一起同他去葬他父亲的人回到埃及去了。 Saudara, Yakub meninggal di mana? 那么雅各死在什么地方？ Di mana, saudara? 在什么地方？ Yang pasti bukan di Grand Heaven. 肯定不是在 Grand Heaven。 Beliau meninggal di mana? 他死在哪里呢？ Di Mesir, Bapak Ibu.
在埃及， Dikubur di mana? 葬在哪里呢？ Saudara, bukankah Yusuf gampang kubur aja di Mesir? Betul? 他被葬在埃及， Tidak. 不是的。 Saudara, Yusuf dan anak-anak ingat kuburan yang dibeli oleh Abraham, tanah perjanjian itu, saudara. Maka dibawalah Yusuf, Yakub jasadnya dikubur di gua Makpela itu. 因为约瑟记得上帝的应许，他把他的尸体葬在上帝所应许之地，就是在曼利前的那个麦比拉田。 Saudara, kuburan itu bukan sekedar kuburan, tapi itu adalah bukti iman Abraham akan perjanjian Tuhan. 那这个目的不单单是一个目的，而是上帝赐给亚伯拉罕的应许的印证。 Saudara, apa yang saya harapkan ketika saya tidak ada dari anak-anak saya? 那么，如果我希望我的孩子成为怎么样的人？ Apa yang saya harapkan anak-anak saya ingat akan yang namanya Regi Andreas? 我希望我的孩子怎么样记得我呢？ Apakah hanya seorang pendeta 是否只是一个牧师？ yang melayani di GKY sekian tahun, 是这么多年在巴萨国语堂服 yang 侍 punya，jabatan pendeta, gembala di gereja? 是作为国语堂的那个主任牧 Anak 师 cucu。saya berkata, iya kakek saya dulu pendeta tuh dulu. 所以你说我的公公以前是牧师， Apa itu? 那是什么？ Bukan, saudara. 是那一个吗？不是的， Saya berhutang kepada Tuhan 我欠了上帝的债， dan saya harus mewarisi legacy iman bagi anak-anak kami. 而且我必须为我的子子孙孙留下信心的传承。 Anak kami tahu dari mana saya memiliki iman seperti itu. 我的子子孙孙怎么知道我拥有这样的信心？ Hanya satu-satunya cara, 只有唯一一个方法， hanya satu-satunya cara. 就是唯一的方法。 Anak saya tahu saya punya iman itu. 我的孩子知道我有信心， Ketika saya rela bayar harga demi iman saya percaya. 当然我愿意付出代价，为我的信心付出代价。 Kalau saya tidak rela bayar harga, anak saya hanya tahu saya pendeta. 如果不愿意付出代价，我的孩子只记得我是一个牧师。 Tapi waktu saya rela bayar harga apapun demi iman itu, anak saya tahu, Papa betul-betul percaya akan janji Tuhan itu. 但是如果愿意为我的信心付出代价的时候呢，我的孩子就会知道我的父亲是这根正的牧师。 Saudara, apa yang saudara mau wariskan bagi keturunan saudara? 那么你愿意为你的子子孙孙留下什么样的传承呢？ Apakah kenyataan dalam kehidupan saudara yang mengekspresikan bahwa saudara adalah orang yang berhutang kasih kepada Tuhan? 在你的现实生活当中，你有什么能够表现或体现你是一个亏欠上帝爱的人？ Kalau saudara dan saya berhutang kasih kepada Tuhan, tidak mungkin saudara kita ongkang-ongkang kaki, kita tidak ngapa-ngapain. Kita tenang-tenang saja, tidak ada passion untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya yakin saudara tidak tenang. Kenapa? Kita berhutang kepada Dia. 如果我们意识到我们已经亏欠了上帝的爱呢，我们不会一个游手好闲，或者说不愿意参与上帝侍奉，我们肯定会付上一切的代价，为上帝的事工付出代价。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. 因为上帝，我们感谢所赐下的话 Kami 语。 diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami belajar membalas cinta kasih Tuhan. 你再次给我们机会，让我们学习回报你的爱。 Biar Roh Kudus menolong kami. 但愿圣灵帮助我们。 Kami banyak kekurangan ya Tuhan. 我们充满的缺点， Kami banyak keterbatasan. 我们充满的那个 Tapi 限 biar Roh 制， Kudus membangkitkan kami. 但是圣灵记 Sehingga 起我们， kesempatan yang Tuhan berikan kami raih sebaik-baiknya. 好让上帝所赐给我们的机会，我们好好的使用， Sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. 好让我们能够讨上帝的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣圣名我们祷告， Amin. 阿门。